Hai, Assalamualaikum dan salam WS Cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Okey, dalam episod kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua mengenai satu komponen yang ada pada sesetengah basikal, tak semua, rotor ataupun disc brake. Untuk jenis-jenis disc brake, sebelum tu saya ceritakan yang paling utama ialah sistem mounting yang ataupun jenis mounting yang ada pada disc brake. Untuk disc brake yang ada kat tangan saya sekarang ialah ni kita panggil 6 bolt disc brake ataupun 6 bolt rotor. Maksud 6 bolt rotor ialah korang tengok kat sini ada 6 lubang untuk kita pasang skru. Ini kita panggil 6 bolt disc atau 6 bolt rotor. 6 bolt rotor ni bukan korang boleh pilih suka-suka. Okey, 6 bolt rotor ini bergantung kepada hub yang ada pada rim korang. Kalau hub dia ialah 6 bolt, so korang kena beli disc yang jenis 6 bolt. Kalau hub yang tu dipakai center lock, korang kena beli disc yang pakai center lock. Apa itu center lock? Okey. Center lock dia tak ada lubang skru ni. Okey, dia hanya bulat penuh dekat sini dan di bahagian dalam dia ada satu tapak untuk korang masukkan sebagai slot. Korang boleh masukkan dekat disc, korang boleh rasa macam ada lekuk-lekuk untuk track. Bukan lekuk kita bulat straight untuk straight masuk ke dalam. So dia berbeza. Senang cerita, ada je lubang ni confirm 6 bolt, tapi tak ada lubang ni bermakna ianya center lock. Dan juga kalau korang beli rim baru, korang kena tengok rim tu pakai 6 bolt ataupun center lock. Kebanyakannya pakai center lock adalah hub Shimano punya brand. Tak kisah Shimano Basic, Shimano yang ada nama Diore ST, STR ataupun road bike pun banyak pakai, iaitu Ultegra 105 dan Dura Ace. Diorang akan pakai center lock. Jadi kalau korang nak beli disc brake, make sure korang tahu 6 bolt atau center lock. Itu yang pertama. Dan kebanyakan road bike dia pakai untuk Shimano punya hub ataupun Shimano punya group set. Kalau beri yang disc brake punya, selalunya dia datang dengan center lock punya rotor. Okay, that's why kadang-kadang ada setengah orang upgrade, dia nak beli group set yang disc. Korang boleh beli optional, tak nak disc, sebab disc dia memang datang yang center lock. Korang punya rim bukan center lock, so boleh maintain pada yang asal. Yang keduanya ialah size rotor. Okay, size rotor. Apa yang dimaksudkan size rotor? Size rotor ialah diameter disc ni sendiri. 140mm, 160mm, 180mm. Untuk yang pakai road bike, kita cerita road bike dulu. Road bike selalunya orang akan pakai di bahagian depan ialah 160mm dan di belakang ialah 140. Pun boleh korang nak pakai depan 140, belakang 140, tak ada masalah. Dan selalunya orang tak pakai depan kecil, belakang besar. Dia hanya depan besar sebab depan lebih cepat untuk brake daripada belakang. Untuk mountain bike pula, selalunya untuk standard cross country ataupun hardtail basikal, dia akan datang depan 16, belakang 16. Okey, ataupun kalau yang race punya yang carbon ringan super light semua, dia akan datang depan 16, belakang 14. Jadi kalau korang nak pakai depan 16, belakang 16, belakang berkemungkinan korang kena beli adapter untuk jadikan dia boleh masuk 160. Adapter tu adapter pada brake caliper dia, bukan pada sini. Bila korang pakai trail bike ataupun all mountain bike, selalunya kita akan pakai disc yang lebih besar. Bila disc yang lebih besar ni, brake jangkauan dia lagi lebih. Sebab itu kalau korang pakai disc untuk XC, bila nak pakai pada all mountain, kebanyakannya tak boleh pakai sebab agak kecil. Jadi selalunya basikal-basikal all mountain ni fork, okay, fork depan, tapak untuk korang pasang pump tu selalunya dah compatible 180mm starting. Jadi tak boleh pakai 160, mesti 180 depan, belakang 160. Jadi kalau dia boleh masuk 160, optional. Kalau korang nak pakai 180 depan, korang kena beli adapter untuk brake depan. Untuk disc brake ni, dia banyak jenis. Kalau korang tengok pada tangan saya ni, dia kita panggil floating. Floating bermaksud apa floating? Bermaksud floating, yang bahagian atas dengan bahagian bawah ni dia tidak sekali, dia berasingan. Itu dia panggil floating. Okey, floating rotor atau floating disc. Jadi apa kelebihan floating? Sebenarnya kelebihan floating, bila korang brake, andai katalah disc korang bengkok, korang boleh tarik disc.
korang boleh tarik disk dan dia tidaklah efek 100% kepada seluruh disk ni daripada atas sampai bawah. Jadi kebarang kalian untuk tarik belah atas tu takkan efek di bahagian bawah. Itu kalau disk bengkok. Sebab itu kalau korang kayuh sebelum ni okey, tiba-tiba bunyi macam sing 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 sing, kebanyakannya tu disk korang bengkok. Tapi kalau itu maksudnya brake caliper korang kena setting balik, mungkin dia tak betul-betul center. Tapi kalau sing sing sing, bermakna korang punya disk bengkok ada setengah tempat. Apa kelebihan yang pakai floating? Selalunya floating, andai kata bila bengkok, dia takkan efek terus ke bahagian bawah. So dia takkan efek bengkok 100%. Sebab itu kalau korang pernah tengok brand Shimano, di bahagian atas standard, tapi di bahagian tengah ni berwarna hitam, ataupun dipanggil sistem dia teknologi ice technology. Maksud ice technology, bila korang brake, disk ni akan panas. Okay, bila disk ni akan panas, dia tak akan direct transfer dia punya panas ataupun heat tu, haba tu terus kepada caliper ataupun mounting dekat sini. Jadi dia boleh reduce bengkok hanyalah dekat bahagian atas saja. Dia tak akan efek terus bengkok yang lebih. So ibarat senang cerita, bila pakai floating disk, bila bengkok dia hanya bengkok macam ni saja. Okey, bengkok macam ni saja. Ini bahagian bawah, ini bahagian atas yang floating, dia bengkok macam ni. So korang boleh tarik. Tapi kalau bukan floating, kalau bengkok, dia akan bengkok terus macam ni. Faham? So bila nak bengkok, nak tarik balik agak susah. Itu kelebihan floating. Tapi bukanlah bermaksud yang bukan floating korang tak boleh tarik. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita nak reduce daripada damage yang lebih besar. Banyak brand disk yang ada kat market, murah, mahal dan sebagainya. Sebenarnya mahal ataupun murah, kadang-kadang yang murah punya dia bergantung pada ketebalan disk ni sendiri. Okey, ketebalan disk ni sendiri. Sebab apa disk kena cari yang bagus? Kerana bila korang brake, dia panas. Okey, bila panas disk yang nipis, bila korang brake panas. Kadang-kadang korang brake tiba-tiba terlanggar tempat yang berlubang, so tayar tu akan berimpact, tertarik sikit. Jadi dia akan jadi mudah bengkok berbanding dengan disk yang sedikit tebal. Bila korang panas, brake panas, bila terbrake dia still lagi maintain kat situ sebab dia material dia tebal dan keras. Tapi terpulang pada korang. Kalau korang sekadar nak pusing tamai tapi nak ringan dan sebagainya, go on, tak ada masalah. Dia maksud saya tadi more to heavy user sahaja. Dan lagi satu, penjagaan disc brake, kalau boleh depan ataupun belakang jangan terkena minyak ataupun degreaser. Tapi kalau macam WD-40, minyak rantai, lubricant dan sebagainya, tak boleh kena disk. Bila kena, sebab itulah bila korang kayuh, bila brake waktu hujan dan sebagainya berbunyi. Okey, berbunyi, bunyi gajah, bunyi angsa dan sebagainya lah. Sebab itu kalau nak basuh, nak gunakan chain cleaner ataupun train cleaner yang power, tutup disk ni guna kain ataupun plastik, kemudian cucilah tempat yang korang nak cuci. Setiap kali lepas korang masuk off-road ataupun lepas ride yang dalam hujan dan lama punya riding, cuci basikal korang di bahagian disk juga dan di bahagian caliper tu sendiri. Korang boleh tengok dekat situ, kalau korang ada basuh guna air biasa, korang boleh tembak air kuat sikit dekat bahagian caliper tadi, supaya takut ada pasir ataupun minyak yang melekat kat situ. Jadi bila korang stop, esok nak kayuh, bila tekan brake, pasir tu akan calarkan korang punya disc brake dan ia akan menyebabkan korang punya rotor mudah karat dan mudah berbunyi. Korang boleh cari juga disc brake cleaner, dekat market ni banyak disc brake cleaner untuk cuci disc ni. So bila tembak ni, ambil kain, lap, settle. Jangan guna minyak. Ini tak perlu minyak dan jangan sesekali guna apa-apa minyak dekat sini. Tapi kalau korang nak cuci setakat guna sabun biasa, tak ada masalah. Make sure lepas cuci bagi dia kering baru simpan. Itu dia tadi sedikit perkongsian saya kali ini mengenai disc brake ataupun rotor. Jika ada sebarang pertanyaan, persoalan dan sebarang cadangan, korang boleh tinggalkan di ruangan komen ni dan saya akan perbaiki dan saya akan cuba buat video yang lebih baik akan datang, dan saya akan jawab sikit-sikit persoalan di dalam video persoalan minggu ini, episod yang akan datang. Bertemu lagi dalam VSC Nice Day akan datang. Bye. Assalamualaikum.